Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatimu. Oh, terganggu saya. Oh, Kak, minta maaf. Orang kalau buat konsert, orang depan kadang tu melompat-lompat tempit, dia tak Saya tak terganggu. boleh dah, saya kena fokus. Okey, Lebih baik Ustaz tak duduk diam. Encik, ni dah lah arti baru. Macam-macam pula. Cakap tak jadi ngantuk dengan Itulah. Tengok Ustaz dah, kuliah Ustaz dah mengantuk. Dia dengan lagu saya ni bertenaga. Tengok. Yelah, betul, Cik. Lain kali Ustaz kena nyanyi je. Ya. Oh ayah, Ada lagi, oh ibu. Sambunglah Ustaz tu habis. Nanti dia orang tuntut. Tak habis. Ustaz lah yang suruh habiskan. Saya habiskan lah. Tak apa. Oh, suami. Stop. Okey lah, tak apalah. Okey, Tak ada gelak. suami, Aduh, ya tadi Allah. hilang sudah. Okay. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, lirik lagu tu tadi, kalau perasan, adalah berkaitan dengan perjuangan untuk membina keluarga yang bahagia. Dan cuba tengok Encik, dia punya lirik tu, pada bahagian, ini Saujana, okey. Pada kata-kata sangat sayu, pada kata-kata indahnya damainya keluarga yang bahagia. Itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan. Sedih kan? Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Okey, sahabat-sahabat, contoh ya, saya ada banyak kisah benar tentang luahan. Contoh luahan seorang anak. Ustazah, saya hari-hari melihat mak ayah saya bergaduh, kan? Dan kami adik-beradik akan rasa ketakutan. Setiap kali mak ayah bergaduh, walaupun mereka bergaduh dalam bilik, tetapi dengar suara mak bertempit, dengar suara ayah menengking, dengar suara mak menangis, kami dekat luar ini akan rasa sangat tertekan, ketakutan. Apa ketakutan kami? Jika akhirnya apa yang kami bimbang iaitu mak ayah berpisah, bimbang kalau ayah lafazkan talak dan sebagainya, bimbang ketika bergaduh tu mak akan dipukul, dan kami di luar ini trauma dan ketakutan. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Dan setiap kali itu dikata Ustazah, saya rasa macam nak keluar daripada rumah, nak lari daripada rumah apabila mendengar kata-kata yang kesat yang keluar daripada ayah untuk mak-mak pembalas balik. Dan ramai ibu bapa yang rasa bahawasanya anak perlu faham mereka. Anak perlu dengar mereka. Mak ni akan cerita, fahamlah apa yang berlaku antara mak ayah. Anak mampu angguk. Tetapi sebenarnya dalam hati mereka bertempit untuk mengatakan bahawa mereka juga perlu difahami. Mereka perlu diberikan kasih sayang. Tolonglah wahai ibu, wahai ayah. Tolonglah jadi orang dewasa yang matang. Dan orang dewasa yang memikirkan tentang anak kecil ini. Kalau boleh anak tu nak bertempit. Kan nak bagi tahu pada ibu ayah ni. Tolonglah fikirkan juga keadaan kami. Tolong jangan kerana kalian yang tak sefahaman kami jadi mangsa. Sebab biasanya anak akan jadi mangsa. Anak akan terbiar. Anak kena buat hal sendiri. Mak sambung menangis. Ayah keluar daripada rumah. Anak lapar. Pandailah masak Maggi contohnya. Lepas tu dah cancel pula. Sebelum tu kata nak pergi main pantai. Sebelum tu nak kita main lah. Semua dah cancel bila bergaduh. Tuan-puan sekalian, pengalaman saya jadi perunding cara rumah tangga. Faktor utama. Satu, perhubungan yang rapuh. Maksud hubungan yang rapuh ni macam disebut ni titian rapuh perhubungan ni. Maksudnya, dia kejap bahagia. Tapi datang je hujan rapuh sangat. Bahagia dia tu sangat rapuh. Ketenangan tu sangat rapuh. Maksudnya hubungan kasih sayang tu mudah sangat nak hancur, nak lebur. Mudah sangat. Kejap okey, lepas tu nak gaduh tu, memang ujian akan datang. Tetapi bagi perhubungan yang kuat, dia gaduh tu gaduh yang boleh terkawal. Lepas tu dia cepat baik dan dia bertahan lama bila baik. Gaduh tu sekali-sekala. Tuan-puan sekalian, ada juga yang isteri kata, Ustazah, suami saya kalau gaduh dengan suami kami ni kan,
suami saya ni suka merendahkan saya. Lepas tu apa berlaku pada puan? Saya jawablah balik. Saya kata, okey lah tu. Kalau puan tak dapat jawab baik, itu yang something wrong. Maksudnya, masih ada komunikasi two way. Tapi saya geram lah Ustazah. Dia ni kan gini. Saya akan jawab, itu bahasa cinta. Itu bahasa kasih sayang tuan puan. Memang itu cara anda berkomunikasi. Sekarang dah kahwin berapa tahun? 15 tahun. Anak berapa orang? Okey lah tu. Okey apanya Ustazah? Saya tertekan lah bila gini. Tapi bila puan masih boleh bersuara, maksudnya hubungan tu masih baik. Sebab banyak rumah tangga yang sebelah pihak je. Sebelah pihak mula memendam. Tak boleh bersuara, tak boleh nak bercakap, tak nak berkata. Itu lagi bahaya. Jadi kalau bergaduh suami isteri tu normal. Jangan rasa rumah tangga kita tak normal. Jangan fikir kenapa bang kita asyik gaduh, seminggu sekali mesti gaduh. Sebab bila gaduh kalau kita perasan ada perubahan yang lebih baik lepas tu. Bila bergaduh kita akan keluarkan true colour. Kita akan luah. Kita akan cakap apa yang terbuku. Lepas tu mungkin kita akan minta maaf sebab apa yang kita cakap masa marah melampau, berlebihan, tak patut dicakap. Maka di situlah perhubungan makin kuat bila saling memaafkan dan saling menghormati dan saling memahami. Nak share kepada sahabat-sahabat semua siapa yang meniti titik yang rapuh dalam perhubungan, tidak ada cara yang lain melainkan menguatkan hubungan dengan Allah. Sebab Allah ya Wadud yang maha cinta, Allah ya Latif yang maha lembut, Allah ya Halim maha santun, Allah ya Rahman ya Rahim maha penyayang, maha pengasih, yang berikan kasih sayang dan sebuah rumah tangga, yang menyuburkan rasa cinta dalam rumah tangga. Sebab itu, bila ada yang datang mengadu masalah rumah tangga, walaupun seorang je yang buat inisiatif. Contohlah isteri datang mengadu. Lepas tu saya panggil juga suami. Kita pun buatlah sesi kaunseling kan, bincang. Suami tak nak ambil action nak ubah keadaan. Suami tak nak ambil action. Suami kata, sama je Ustazah. Saya dah nasihat dia yang tak nak berubah. Maksudnya suami masih tak nampak dia yang kena berubah sama, bukan isteri je. Dia tak rasa bahawa dia perlu buat sesuatu. Dia kata saya rasa okey je. Dia ni nak lebih-lebih. Saya rasa okey je lah hidup macam ni. Isteri ni menangis-nangis kat sebelah. Okey apanya bang? Saya rasa hidup kita ni tak bahagia. Kita ni tak manis ni hubungan kita ni. Begitu begini. Okey je lah awak je nak expect lebih. Apa saya expect lebih? Cuba tengok anak kita. Awak dengan anak macam mana? Macam tu lah kan. Kita dah tahu suami ni belum masanya. Dia tak rasa pun perlu buat perubahan. Maka dia tak rasa dia perlu berubah. Dia rasa okey. Dia boleh main game. Hujung minggu dia boleh jumpa kawan. Dia happy dengan hidupnya. Dia boleh pergi mancing contohlah. Tapi isteri ni yang rasa kekurangan dalam hidup ni. Dia nak keluarga yang pergi jalan sama-sama apa semua kan. Saya pun kata, tak apa encik keluar dulu. Ini cerita pengalaman saya handle masalah rumah tangga. Saya akan convince dengan isteri je. Saya kata, puan jangan risau. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi, kalaulah sebelah pihak, sama ada suami je yang bersungguh-sungguh, isteri layan. Ataupun isteri je bersungguh. Kalau sebelah pihak pun, memang boleh berlaku perubahan. Saya akan katakan begini. Dalam tempoh nak buat perubahan dalam rumah tangga ni, saya kata, puan usahakan apa saja yang puan nak buat tanpa terkesan dengan tindakan suami tu. Kena ada mindset macam tu. Masuk Ustazah, contohlah. Puan plan dengan anak-anak. Plan juga dengan suami. Bang, ujung minggu ni kita pergi taman mainan ya. Kita bawa anak-anak main sama-sama gini-gini. Tiba-tiba suami ni pun jawab. Saya dah ada plan dah dengan kawan saya. Saya dah ada ni dah dengan kawan saya sekian-sekian kan. Awak ni okey tak apa, saya pergi dengan anak-anak ya. Maksudnya cuba bukan cancelkan. Tak apalah kalau tak pergi saya pun tak pergi. Buat apa? Kesian kat budak-budak. Orang lain ada bapak dekat taman mainan, tiba tak ada bapak. Nanti orang ingat saya janda pula. Contoh tak perlu macam tu. Bina bahagia dengan cara kita. Bila kita tak boleh nak bina bahagia bersama, bina dulu bahagia dengan diri kita dengan anak-anak. Lepas tu, puan kena betul-betul bahagia. Jangan buat-buat bahagia. Jangan pula dekat taman mainan tu buat drama. Sedihnya. Lepas tu buat rakaman. Bersama tapi tiada. Ada tapi tiada. Contoh, buat status pula. Ada tapi tiada. Kat taman mainan, gambar dengan anak-anak. Dah orang fikir bukan-bukan. Kenapa?
Maksudnya, gembira betul-betul lah. Ikhlaslah dalam bergembira. Alang-alang dah sampai taman mainan. Ini saya bagi contoh senario. Jadi, duduk gembira betul-betul. Jom pergi makan aiskrim. Lepas tu kita pun share gambar dengan suami. Wah, bila suami tu nampak, kita bahagia dengan anak tanpa dia. Dia mula rasa yang dia ini mula tersisih dalam cerita bahagia keluarga ni. Akhirnya dia rasa, kenapa aku tak bersama-sama dalam tu? Tapi kalau isteri, tak apalah, kalau tak pergi, saya tak pergi. Suami ni jadi superior. Jadi lagi superior, dia rasa isteri dia tak akan boleh bahagia tanpa dia. Isteri dia tak akan tinggalkan dia. Isteri dia duduk je kat rumah lepak dengan anak. Macam tu kan. Jadi, sebab ramai isteri, dia nak tunggu bahagia itu yang terletak pada suaminya itu, dia menderita dalam tempoh tersebut. Ustazah, saya 10 tahun bertahan ni. Kan? Sikit-sikit macam ni. Saya kata, puan, sementara puan tunggu suami berubah, puan bina bahagia puan. Janganlah sementara tunggu suami puan berubah, puan hidup dalam derita. Sedangkan puan boleh buat pilihan untuk bahagia. Adalah kisah, macam-macam kisah. Sebab apa? Kalaulah matlamat dia datang, Ustazah tolong saya bagi nasihat kat suami saya supaya berubah. Sebab saya memang dah tertekan dalam kehidupan. Saya kata, puan tak boleh letak syarat untuk puan bahagia untuk suami berubah. Sebab apa? Jika puan letak mindset macam tu, puan akan menderita. Puan boleh bahagia hari ni juga. Alhamdulillah, ini panggil reverse psychology. Lama-lama, suami ni datang. Nak ikut? Jom kita pergi ni. Dia kata, Ustazah berkesan lah rupanya. Masya Allah, sekarang ni suami yang cari saya. Suami yang pula ajak macam tu. So, ayatnya adalah dalam menunggu seseorang untuk berubah, kita pilih untuk bahagia. Jangan tunggu dia berubah dulu, baru kita rasa bahagia. Jangan letak bahagia itu syarat di luar. Bahagia itu datang daripada dalam. Dan saya suka nak sebut firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sadaqallah azim, yang bermaksud, kamu tidak boleh mengubah orang yang kamu cinta. Sesungguhnya hidayah, petunjuk itu milik Allah. Kamu tak mampu ubah, kamu tak mampu beri hidayah. Allah kata kamu tidak mampu memberi kebaikan, maksudnya memberi petunjuk. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak boleh beri petunjuk, hidayah, kesedaran kepada orang yang kamu cinta. Innallah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah memberi hidayah, petunjuk kepada siapa yang dia mahu. Sebab itu, kalaulah seorang isteri usaha sehabis daya untuk berikan suami ini berubah, kalau Allah tak izinkan kita tak berubah, maka kitalah berubah dulu. Bila Allah tengok kita berubah dengan ikhlas, dengan bersungguh, berubah kerana Allah, bukan syarat mengharapkan bila saya berubah, insya-Allah suami berubah. Tak harap pun, tetapi berubah semata-mata kerana Allah, maka Allah akan berikan rasa bersalah, rasa berdosa, rasa yang patut ada pada suami.